Assalamualaikum. Jadi hari ni kita akan sambung kita punya syllabus lah. Chapter 7, Graph of Motion. Ini chapter baru lah. So chapter lepas yang probability tu kita dah consider settle lah. Kalau awak ada yang tak faham lagi untuk chapter 9, chapter bab lepas, awak boleh tanya saya lah, PM ke macam mana. So hari ni kita masuk bab baru, Graph of Motion. So dalam chapter baru ni, kita ada dua subtopik. Subtopik yang pertama 7.1 Distance Time Graph. Kita akan belajar macam mana nak draw Distance Time Graph. Dan subtopik yang kedua kita ada Speed Time Graph. So Speed Time Graph ni kita akan belajar minggu depan lah. Minggu ni kita akan belajar 7.1 Distance Time Graph. So dalam Distance Time Graph ni kita akan belajar cara nak draw, lepas tu cara nak baca graph tu, dan last sekali problem solving lah. So simple je. Ini chapter yang sangat mudah lah. Awak faham, kalau awak faham je awak boleh buat. So ini basically free marks lah, antara banyak-banyak chapter awak belajar, ini antara chapter yang free marks lah. So apa yang awak perlukan untuk chapter ni, awak perlu ada pensel dan pembaris. Dan paling penting kertas graph. Kalau tak ada kertas graph ni susah sikit lah kalau awak nak buat jawapan awak. Sebab kita kena draw graph kan. So kalau ada graph paper lagi senang. So 7.1 Distance Time Graph. So, distance time graph. Bila kita cakap pasal distance time graph, distance maksudnya time. Dia adalah basically the rate of change of distance lah. Sebab rate of change tu basically time, masa, kadar perubahan ataupun time. So, bila kita cakap pasal rate of change of a distance, itu adalah speed ataupun kelajuan lah. So, speed shows how fast the time taken for an object to move along its distant path. So, ini rasanya kita dah, korang dah belajar waktu form 2, fizik pun korang dah belajar juga, motion kan. So, kalau awak nampak kan, laki ni, siapa ni? Siapa macam? Tak ada siapa macam? Usain Bolt. Usain Bolt. So, Usain Bolt ni dia pelari pecut paling power lah di dunia. Dia ada pemegang rekod kan. Rekod dia adalah untuk 100 meter, dia punya rekod 9.58 saat. So macam kita boleh kira dia punya speed waktu pertandingan tu. So speed dia adalah basically speed is equals to distance over time. Awak dah belajar dah benda ni sebenarnya waktu form 2. Kalau awak tak ingat, rasanya kalau awak tengok segitiga ni mesti awak ingat. Distance, speed, time. Ingat tak? So kita ada distance dia 100 meter, time dia 9.58 second. So nak tulis speednya adalah awak masuk calculator, awak akan dapat 100 bagi 9.58 10.44 meter per second ataupun meter per second. Kenapa ada minus 1 kat atas ni? Bila M over S, S ni kan kuasa 1 kalau tak ada apa-apa. So, bila awak bawa naik atas, M ialah negatif 1. Sebab tu tulis macam tu. Dia unit dimension, awak belajar dalam physics. Okay, what is distance time graph? So, distance time graph ni basically graph yang ada distance dekat dia punya y-axis, time dia dekat x-axis. Dia represent speed lah basically. Dekat mana speed tu? Speed dia adalah gradient. So gradient ni adalah speed lah. So the gradient of the graph represent the rate of change in distance with respect to time. So macam mana nak draw a distance time graph? So bila nak draw distance time graph, benda yang awak kena tahu nak buat, yang firstnya adalah buat table, distance time table. Ataupun kalau soalan tu bagi awak equation, awak kena pandai macam mana nak tukar equation tu kepada distance time table. Okay, mari kita tengok macam mana nak buat. Tengok example pertama. Example pertama ni simple je. Example saya guna daripada buku teks. Kalau awak ada buku teks kat sebelah awak boleh tengok juga. So ini example yang first. Azri want to be a track cyclist and hope to be Malaysia well known in the world like Azizul Hasni Awang. Azizul Hasni Awang dia menang silver kan, Tokyo Olympic baru ni. So our national track cycling champion.
The table below shows the distance and the time taken by Azrin. Ni Azrin pula buku teks ni. Okay, Azrin. During the training. So macam mana kita nak draw the distance time graph based on the above table. So sekarang ni soalan ni dia dah bagi awak table. So mudahlah. Kadang-kadang soalan tak bagi awak table, awak kena buat sendiri. So sekarang ni awak boleh buatlah x axis dengan y axis awak. Katakan saya kena pen hitam lah, senang nampak. Sekarang ni y axis awak. Awak guna pembaris yang buat, jangan free hand je. Ini adalah x axis awak. Saya cakap tadi x axisnya adalah time. Kalau dekat sini time ni dalam minutes. So minutes. Kalau atas ni kita ada x axisnya distance. Distance dalam kilometer. So kita ada, kalau time kosong, distance kosong, maksudnya dia ada, kita label dulu. Time ni kita ada kosong, 30, 60, 90, 120. Untuk distance kita ada kosong, 10, 20, 30, 40. So, bila awak dah ada ni, awak bolehlah buat koordinat dia. Kosong dengan kosong. Time dekat kosong, distance dekat kosong, dekat sini. Time dekat 30, distance dekat 10, dekat sini. Time 60, distance 20 dekat sini. 90 dengan 30 dekat sini. 120 dengan distance dia 40 dekat sini. Kalau awak ambil pembaris awak jangan freehand. Ambil pembaris awak, baru awak gariskan. Straight line. So ini adalah dia punya graph lah. Distance time graph. Okay. Faham tak? Ada yang tak faham? Simple je ni. Faham cikgu. Faham Okay, sekarang kita tengok example yang kedua. Mr. Silva drove his car for a distance of 240 km from Kuala Lumpur to Kuantan in 3 hours. So distance-nya adalah 240 km dan masanya adalah 3 hours daripada Kuala Lumpur to Kuantan to visit his mother. So the distance S kilometer that Mr. Silva travelled in T hours is given by the equation of S sama dengan 80T. So dia bagi awak equation lah. So given S sama dengan 80T. Draw a distance time graph to represent Mr. Silva's journey from Kuala Lumpur to Kuantan. Jadi awak nak buat macam mana? Saya cakap tadi kalau awak nak draw distance time graph, awak kena buat table. Kalau dia tak bagi awak table, dia bagi awak equation, awak kena pandai untuk tukar equation tu kepada table. So basically, target kita nak buat table lah. So bila kita nak buat table, kita ada table of time dengan distance. Katakanlah ni table awak. So ni time dalam hours, distance dalam kilometer. Sekarang ni dia kata masanya adalah 3 hours. So kita boleh start dengan 0 hours sebelum dia bergerak. Lepas tu jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang ketiga. Sebab dia kata apa? 3 hours. Sekarang ni kita nak tahu distance-nya berapa. So kita tahu last sekali distance-nya 240. So hujung sekali ni adalah 240. So macam mana kita nak kira yang lain ni dekat 0, 1 dengan 2 ni. So dia dah bagi awak formula. Formulanya adalah yang S sama dengan 80T. So kita boleh substitute value of time ke dalam formula tu. Awak letak dah 0, 1, 2, 3 ni awak punya time. So awak boleh tulis when time T is equals to 0. Kita awak substitute lah S sama dengan 80, T tu 0. Masuk kalkulator 80 darab 0, awak dapat 0. So distance-nya adalah 0. When T is equals to 1, S is equal to 80. Awak fill in, awak substitute T tu dengan value of 1, awak akan dapat 80 km. When T is equals to 2,
S sama dengan 80 darab 2, 160. Kalau awak tak confirm yang tadi, 3 dengan 240 ni awak boleh kira juga guna formula. 20 sama dengan 3, S sama dengan 80 darab 3, awak akan dapat 240. So sekarang ni awak dah ada table. Bila awak dah ada table, di mana awak punya time ni adalah X axis, distance adalah Y axis, awak bolehlah start untuk draw distance time graph awak. Okay, katakanlah 0, 1, 2, 3. Ini adalah awak punya time in hours. Pastikan awak label awak punya X axis dengan Y axis awak lah. Kalau awak tinggal, biasanya akan ditolak markah lah, setengah markah. So label sangat penting lah untuk draw graph ni. Yang seterusnya kita ada 100, 200, 300. Jadi awak boleh tandakan lah. Dia kata kosong dengan kosong dekat mana? Bila awak nak tanda koordinat dia, kosong dengan kosong kat sini. 1 dengan 80. So awak kira kotak ni, awak kira 80 kat mana? So saya agak-agak je lah sebab saya tak berapa nampak sangat kotak ni. Kalau awak ada kertas graf, awak kena kira lah kotak tu, skala yang awak guna. So lebih kurang katakan sini kat 80, awak tandakan kat sini 80. 2, 160. 160 mungkin area sini. Kalau awak guna kertas graf, awak kena kira betul-betul kotaknya. 160 dekat mana? Dan 3, 240. 240 lebih kurang kat sini lah. So lepas awak dah tandakan koordinat untuk 44 ni, awak bolehlah buat awak punya line. Macam ni. Pastikan dia kenalah semua. Tapi kalau tak kena, katakanlah awak tanda koordinat awak tu, dia macam ni bentuknya. Dia tak straight. Macam mana awak nak buat? Awak kena ambil yang lebih kurang balance. Yang bagi dia balance. Mungkin atas ada satu, bawah ada satu. Macam tu. Awak kena bagi dia balance. Kalau macam ni, saya rasa tak silap saya, dia akan kena semua untuk soalan ni. Okay, faham Ada yang tak faham? Faham Alright. Faham. Apa yang saya tertinggal dalam jawapan saya? Saya tertinggal Y axis label. Saya hilang tu markah. Setengah markah. So, kilometer. Okay, kita tengok example 3. Example 3 cakap Jaswinder Singh takes part in 8 km cross country event organized by the school during National Sport Day. The relationship between the distance from the finishing line and the time of run is, dia bagi awak formula, S is equal to 8 minus 1 over 5t, where S is the distance in kilometer and T is the time in minutes. Jadi, dia bagi tahu awak, ini adalah formulanya lah. Draw a distance time graph to represent Jaswinder Singh run for the duration of 0 to 40. So awak punya time dia dah bagi dah kat sini. Ini adalah time awak lah. 0 ke 40. So macam mana? Saya cakap tadi, nak start je buat distance time graph, awak kena ada table. So kalau dia bagi awak equation, awak kena pandailah convert equation tu kepada table. Kita buat dulu table je. Time dia in apa? In minutes. In minutes. Lepas tu dia punya distance in kilometer. Jadi awak ada 0 ke 40 kan dia punya time. Jadi macam mana awak nak buat, awak isi je lah 0, 40. Awak nak buat kat tengah-tengah pun boleh, tapi banyak kerja lah. Awak boleh je buat 10, 20, 30, 40. Tapi sebab soalan ni dia dah bagi awak siap-siap 0 ke 40, awak boleh terus guna je 0, 40. So dia bagi awak equation given
S is equals to 8 minus 1 over 5t. Ada seorang kawan awak tanya, cikgu ada record meet tak? Saya ada record. Okay, S is equal to 8 minus 1 over 5t. Jadi sekarang ni awak boleh fill in je lah. When t is equals to 0, sebab time yang awak ada yang first ni kosong, awak substitute S is equal to 8 minus 1 over 5, 0. So 1/5 darab kosong adalah kosong, 8 tolak kosong adalah 8. So distance adalah 8 kilometer. So when t is equals to 40, S is equal to 8 minus 1 over 5 dalam kurungan 40. Awak substitute t tu. Awak akan dapat 8, 40 bagi 5, 8. 8 tolak 8, kosong. Okay, kosong. So sekarang macam mana kita nak draw punya distance time graph? Kita dah ada x-axis, awak punya time, kita dah ada y-axis. So simply plot je lah. Katakanlah macam ni. Katakan ini adalah kosong, time awak ni 10, 20, 30, 40. Lepas tu awak ada distance-nya 8, katakan 2, 4, 6, 8. So labelkan ni distance in kilometer. Atau awak ada time in hours, in minutes. Time in minutes. Atau awak tandakan koordinat dia. 0 dengan 8. 0 dengan 8 dekat sini. Kalau time dia dekat 40, distance-nya adalah 0. Distance-nya dekat sini. So bila awak tandakan, awak sambungkan dia punya graf dia macam ni lah bentuknya. Okay, dia menurun. Kalau awak punya graf menurun ni, saya akan explain lepas ni kenapa graf dia menurun. Apa maksudnya kalau graf tu menurun. So basically awak dah siap lah untuk soalan ni, draw a distance time graph. Kita boleh masuk soalan yang seterusnya. Ada yang tak faham tak soalan ni? Faham Okay, saya harap awak faham lah. Tak susah lagi, sekarang ni simple-simple lagi. Okay, sekarang ni saya akan ajar awak macam mana nak baca distance time graph lah. Tadi kita tengok yang menurun, ada yang naik, lepas tu ada yang mendatar. 3 jenis. So dekat distance time graph, tengok yang first ni, kita ada graf, tak silap saya ni ada graf yang kereta bergerak daripada town A to town B. So tengok yang first, the graph starts from the origin. The distance is measured from town A. Maksudnya dekat sini origin adalah town A. Distance-nya adalah kosong lah. Dia tak bergerak lagi. So yang kedua pula dia kata straight line graph slope upward from 0 to 80. Maksudnya daripada kosong, sini kan kosong, ke 80. So dia bergerak daripada sini ke sini ni, distance-nya adalah 80. Okay. The car travel for 80 km at uniform speed in the first 1 hour. So basically, bila awak ada macam ni, kereta tu bergerak 80 km dalam masa 1 jam. Jadi speed dia adalah, yang ini adalah 80 km per hour. Simple je kan, nak faham? Tak susah pun. Untuk yang ketiga dia kata apa? Horizontal graph, maksudnya graf yang mendatar kat sini. Graf yang mendatar ni maksudnya kereta itu tidak bergerak lah ataupun objek tu tak bergerak. So the car stop, is not moving. Ataupun bisa disebut stationary. Stationary tu tak bergerak lah. At rest pun kita panggil dia tak bergerak. For 0.5 hours. 0.5 hours awak boleh nampak dekat sini. Daripada jam yang pertama hingga jam yang 1.5 ni, dia stationary. So lepas tu dia bergerak balik daripada
kilometer yang ke-80 ni ke kilometer 140. The straight line graph slope outward from 80 to 140. The car travels for 60 km at uniform speed. Maksudnya daripada 80 km ke 80 ke kilometer ke 140 ni jaraknya adalah basically 140 tolak 80 km. Dapatlah 60 km. So basically dekat tengah jalan ni lah dia berhenti sekejap. Dia berhenti sekejap kat tengah jalan, lepas tu dia sambung balik 60 km lagi. Okay, sekarang dia straight line graph slope downward. Dia turun. Turun pada 140 ke 0. So basically ini maksudnya kereta tu patah balik. Daripada town A ni dia pergi berhenti tengah jalan. Lepas tu dia sambung balik perjalanan dia ke town B. Lepas tu bila turun bawah ni maksudnya dia patah balik ataupun dia opposite direction. So the car move in the opposite direction from town B to return to town A for 140 km with a uniform speed in the last 1 hour. Maksudnya in the last 1 hour daripada jam ketiga ke jam keempat ni dia patah balik tanpa henti lah sebab dia straight je kan satu. Kalau dia ada stationary, dia ada berhenti, dia akan ada stationary line lah. Kalau dia tak ada maksudnya dia just satu perjalanan je. Okay, faham Ada yang tak faham tak? Macam mana nak interpret distance time graph? Saya harap faham Okay. So kita ada seterusnya motion with different speed. Motion with different speed ni maksudnya macam awak tengok graf kat atas ni kan. Sekejap dia naik, kelajuan dia 80 km per hour. Lepas tu dia naik ni, dia punya kelajuan dia berbeza pula. Lagi condong awak punya gradient untuk distance time graph, maksudnya kenderaan awak atau objek tu bergerak lagi laju. Kalau dia tak condong sangat macam ni kan, dia bergerak slow lah kalau macam ni. So maksudnya kelajuan dia berbeza-beza daripada satu distance ke satu distance. So kita boleh guna formula, kalau macam ni lah jalan dia, awak boleh guna formula average speed. So average speed lebih kurang je formula speed biasa. Cuma average speed awak kena ambil kira total distance dengan bahagi total time. Kita akan tengoklah macam mana nak guna formula ni nanti. Okay. Sekarang kita tengok example 4. Example 4 dia kata apa? The distance time graph shows the motion of a car and a tour bus. So dekat graf ni ada motion perjalanan kereta, a car yang colour pink ni dengan tour bus yang colour hijau ni. Graph OA represent the motion of the car from Puchong to Melaka. Graph BC represent the motion of the tour bus from Melaka to Puchong. And awak nampak tak? Untuk car dia bergerak daripada Puchong ke Melaka. Untuk tour bus sebab dia menurun, maksudnya dia bergerak daripada Melaka ke Puchong. Maksudnya dekat sini adalah Puchong. Dekat sini adalah Melaka. Determine the difference in speed in kilometer per hour for the two vehicles. Sekarang ni soalan minta awak cari perbezaan speed. Jadi dia dah specify dia nak dalam unit apa, dalam kilometer per hour. So tengok graf ni dia bagi dalam unit apa. Nampak kilometer dengan hour. Maksudnya akan mudah lah. Kadang-kadang soalan akan bagi awak dalam graf ni dalam meter, lepas tu time dalam minit. Tapi jawapan dia nak dalam kilometer per hour. Awak kena convert lah kalau unit dia kalau macam tu. So mari kita tengok macam mana nak buat. First kita boleh check. First kita boleh cari speed untuk kereta dululah. So contohnya kita boleh buat speed of car. Speed of car sama dengan formula untuk speed tadi apa? Speed sama dengan distance over time. Distance over time. Okay, ini yang biasa. Tapi sekarang ni kita nampak dia ada gradient kan? Dia ada perubahan. Maksudnya distance tu, kelajuan tu menaik. Jadi macam ni, siapa ingat lagi kalau nak kira gradient dekat straight line awak kena buat apa? M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Ingat tak ini? Nak kira gradient dekat straight line. So dia lebih kurang lah.
Sebab gradient saya cakap tadi untuk distance time graph, gradient adalah speed. Ini adalah speed. Bila awak nak kira speed untuk kereta, awak tengoklah gradient Y2 dengan Y1 untuk kereta ni punya. So Y2 basically 150, Y1 dia kosong. Betul? Betul lah. So Y2 tolak Y1 ataupun tulis dulu difference in distance, supaya awak nampak difference in distance bahagi difference ni time. So Y2 tolak Y1 adalah 150 tolak kosong. Sebab dia bergerak daripada pucung ke Melaka kan, awak ambil dari belakang lah. So kilometer. Lepas tu X2, X1 dia apa? X2 dia adalah yang ni, 2 ni. X1 dia adalah kosong juga. So dia akan jadi 2 tolak kosong hours. Awak masuk kalkulator awak, 150 bahagi 2, awak akan dapat 75 km per hour. Ataupun 70 km per hour. Okey. Sekarang awak dah ada speed untuk kereta. Sekarang awak nak cari speed untuk tour bus. Sama je jalan kira dia. Speed of bus is equals to Y2 dia adalah kosong. Kat sini kan kosong. Kosong tolak Y1 150 km bahagi X2. X2 dia adalah 3. X2 dia 3, X1 dia kosong. Hour. Awak masuk dalam kalkulator awak, awak akan dapat 150 bagi 3 negatif 50 km per hour. Okay, sekarang negatif ni just untuk tunjuk direction lah. So negative sign shows opposite direction. Dia bergerak ke arah yang berbeza, arah yang opposite daripada kereta tu. So kalau awak tak tulis negatif tu pun tak apa, kalau awak tahulah. Tak payah tulis pun tak apa negatif tu. Per hour. Okay, sekarang dia minta apa? Determine the difference in speed of the two vehicle. So difference in speed, basically speed kereta tu awak tolak je lah speed bus. Awak akan dapat 25 km per hour. Faham Ada yang tak faham? Nak saya ulang balik ke? Tak ada Okay. Sekejap Alright. Example 5. Example 5 ni dia cakap the distance time graph shows the motion of a car for a period of 4.5 hours. So 4.5 hours maksudnya dekat sini lah. 4.5. Determine the duration when the car is stationary. Kalau stationary dia dari mana ke mana? Apa boleh bagi tahu saya? Kalau dekat graf ni dekat mana? Kosong ke kosong. Tak betul. Tak tepat. Okay, tak apa. Bagus awak mencuba. So macam saya cakap tadi, stationary ataupun tak bergerak at rest. Kadang-kadang kata at rest. Ataupun the car is stop moving ke macam mana ke. Kalau dia tak bergerak lah, maksudnya dia dekat graf yang mendata. So mendata dekat distance time graph ni awak nampak ada satu part je. Daripada sini, daripada jam yang kedua ni ke jam yang ketiga. Betul? Dia mendata dekat sini. Tuh. So dia nak apa? Duration. Maksudnya dia nak tahu masa berapa lama. So duration, awak boleh tulis A1 stationary duration is equals to
dia berhenti daripada 2 ke 3. So basically 3 tolak 2 lah. Jam yang ketiga tolak jam yang kedua, hours. Awak akan dapat 1 hour. Itulah masa dia. Dia tak bergerak selama 1 jam. Okay, sekarang ni determine the speed in kilometer per hour of the car in the first hour. 1 jam yang pertama. 1 jam yang pertama dekat mana? Daripada 0 ke 1 jam sini. Nak cari speed dia, saya cakap tadi speed dia adalah daripada gradient dia lah. Daripada sini ke sini. Inilah speed dia. Tapi awak nak kira speed, awak perlukan distance. Betul tak? Awak perlukan distance. Speed sama dengan distance over time. Awak dah ada time dia. Time dia the first 1 hour, 1 jam. Tapi distance-nya awak tak tahu. Distance-nya berapa? Jadi, disebabkan ini adalah satu gradient yang sama, daripada 0 ke atas ni satu gradient yang sama, daripada 0 ke 1, 1 ke 2, dia gradient yang sama. Maksudnya speed dia sama. Faham tak? Maksudnya speed daripada 0 ke 1 jam tu, jam yang apa? Daripada 0 ke 1 ni dengan 1 ke 2 ataupun daripada 0 ke 2 ni, dia sama speed dia. Sebab dia gradient yang sama, dia line yang sama. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Senang je. Awak boleh explain ataupun terus kira. Kalau saya nak explain, saya buat macam ni lah. Speed of car at first hour. First hour is equals to speed of car at second hour. Second hour. Maksudnya speed daripada sini ke sini sama daripada speed daripada 0 ke 2. Sebab gradient dia adalah gradient yang sama. So macam mana nak kira? Kira je lah Y2 tolak Y1. Y2 untuk ni 150. 150 tolak 0. X2 dengan X1 adalah 2 tolak 0. Di atasnya adalah kilometer. Bawah dia adalah hours. Awak akan dapat 150 bagi 2, 75 kilometer per hour. Jadi ini adalah speed of the car at first hour lah. Daripada sini ke sini, dia punya kelajuan dia adalah 70 kilometer. Daripada sini ke sini pun 75 kilometer juga. 75. Itulah 75 kilometer per hour. Okay, faham Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham tak? Itulah soalan saya kan. Ada yang confused? Tak ada Senang je kan? Okay, saya harap awak faham Okay, B, dia kata apa? Describe the motion of the car for the last 90 minutes. Dia suruh awak describe. Nak describe, awak kena tahulah awak nak describe apa. So, at the last 90 minutes. 90 minutes tu dekat mana? The last 90 minutes, dia dekat hujung ni lah. Sini ke sini. 90 minutes, awak boleh convert kepada jam. Awak nak tukar pada jam, awak kena bagi 60. Awak akan dapat 1.5 hours. 1 jam setengah. Maksudnya daripada 3 ke 4.5. Ni 1.5 hours lah kat sini. Basically, dia nak tahu motion daripada kereta tu bergerak daripada jam yang ketiga ni sampai jam ke 4.5. Ini yang awak nak tahu. Yang awak nak kena describe. So, nak describe dia, awak kena tahulah speed dia berapa. So, boleh kira speed of car daripada jam ketiga ke jam 4.5 tu. So, speed B speed of car is equals to Y2 tolak Y1. Y2 dia 270. 270 tolak Y1 dia 150. Ni. Itu. 150.
bahagi X2 dia 4.5 tolak 3. Ataupun awak boleh letak terus 1.5. Sama je. Ini dalam kilometer, ini dalam hour. So the speed of car is, masuk kalkulator awak, 270 tolak 150, 120 bahagi 1.5. Awak akan dapat 80 km per hour. So awak dah ada speed. Sekarang dia suruh awak describe. Maksudnya tak habis lagi lah, awak kena describe lah. Nak describe macam mana? Awak boleh cakap daripada 150 ni, distance dia 150, 270, jaraknya adalah 270 tolak 150, 120 km. So awak boleh cakap the car travel for 120 km with a speed of 80 km per hour. In the last 90 minutes. Sebab soalan dia kata apa? Describe the motion of the car for the last 90 minutes. Okay, mudah je soalan ni. Dia pattern dia memang macam ni je. Naik, mendatar, turun. Ada 3 je pattern untuk distance time graph ni. Kita tengok example 6 pula. Example 6 dia kata apa? Sahana cycles to the post office to send Hari Raya Aidilfitri greeting cards to her close friends. The distance time graph shows Sahana's journey from her house to the post office and back. Maksudnya dia pergi daripada rumah dia ke post office. Ni rumah dia, house dia. Ni post office. The distance time graph shows Sahana journey from her house to the post office and back. Pergi dan patah balik. Determine the total distance in kilometer for Sahana whole journey. Keseluruhan journey dia. Jadi nak kira macam mana? Nak kiranya basically distance ni awak tengoklah dia pergi berapa kilometer, dia balik berapa kilometer. So basically dia pergi tu 2 kilometer kan. Total distance. Total distance dia pergi sama dengan kan kosong ke 2 kilometer ni. So 2 kilometer dia patah balik pun 2 kilometer. Tambah 2 kilometer. Maksudnya dia pergi patah balik, totalnya adalah 4 kilometer. Faham Okay, sekarang tengok soalan kedua pula. Soalan kedua kata apa? Determine the value of t if Sahana cycles with a speed of 8 km per hour to the post office. Dia kata perjalanan pergi dia ni, dia kayuh basikal dia tu, kelajuannya, speed dia adalah 8 km per hour. Dia suruh kita cari value of t. Macam mana nak cari? So kita tahu, macam nak cakap Kita tahu distance dia adalah 2 km kan, daripada rumah dia ke post office. So basically awak boleh je lah terus time equals to distance over speed kan. Kalau awak rearrange balik formulanya adalah distance time. Awak nak time, distance bahagi speed. So awak tahu distance-nya 2 km. Speednya awak dah ada 8 km per hour. 8 km per hour. So time taken adalah 2 bahagi 8. Awak akan dapat 0.25 hour. So soalan ni bila awak tengok dia kata dekat unit ini time dalam 24 hour system.
So 24 hour system ni maksudnya apa? Maksudnya kat sini awak nampak 0920 ni adalah pukul 9.20 minit pagi macam tu. 09.50 ni pukul 9.50 minit pagi. Dan seterusnya lah. So basically ini adalah dalam minit lah. Bukan nak kata dalam minit, dalam 24 hour system. So bila awak nak buat pengiraan untuk 24 hour system, awak kena convert hour kepada minutes lah untuk memudahkan awak. So 0.25 hours ni basically awak darab lah 60. Awak darab 60, awak akan dapat 15 minit. Sebab 1 jam ada 60 minit. So darab 60. Darab 60. So sekarang kita nak cari T ni. Kita dah tahu dah dia mengambil masa selama 15 minit untuk pergi ke post office. So basically T adalah pukul 9.20 tambah 15 minit 0015 tambah 15 minit, awak akan dapat pukul 09.35. Itulah T. Dekat sini 09.35. Ada yang tak faham? Faham je kan? Tenang je ni. Faham Korang ni senyap je. Faham cikgu. Alright. Faham cikgu. Okay, soalan yang ke B pula dia kata apa? Describe Sahana journey from the post office back to her house. So dia suruh awak describe journey daripada post office balik. So dia nak daripada ni dulu supaya awak tak confused. Daripada sini ke sini. Daripada post office balik ke rumah dia. So kita nak tahu, kita kena kira lah dulu berapakah speed dia. Sebab ini adalah menurun. So kita boleh agak dah, awak akan dapat negatif nanti. So awak kira, katakan B, speed dia adalah y-axis y2 tolak y1. Maksudnya dia adalah 0 tolak 2. Sini adalah y2, sini y1. Bahagi x2 tolak x1. x2 dia adalah 10. 10 tolak x1 dia adalah 0950. Tapi disebabkan saya cakap tadi ini adalah dalam 24 hour system, awak kena convert kepada yang memudahkan awak untuk letak unit. Sebab 24 hour system dia tak ada unit. Kalau dalam speed awak kena ada kilometer per hour ke ataupun meter per second ke dan sebagainya kan. So atas ni tak apa. Belah atas ni kita ada distance, kita tahu dah kilometer. Belah bawah ni sebab dia 24 hour system, awak boleh tukar kepada minutes ataupun kepada hour lah. Nak tukar kepada minutes, awak kena darab 60. Kalau nak tukar kepada hour, awak kena bahagi 60 lah. So 10 tolak 0950 bahagi 60. Awak akan dapat 1. Okay, 1. So atas ni maksudnya negatif 2 bahagi 1. Betul ke ni? Sekejap Oh, maafkan saya. Ini adalah Sekejap. 10 bahagi 0950. Untuk masa ni awak boleh convert kepada hour saja ataupun minit saja. So kalau awak tukar kepada hour saja, awak akan ada awak tukar kepada minit saja, awak akan ada 9.50 ke 10.10 berapa minit? 20 minit kan? So basically 20 minit awak boleh convert 20 minit tu kepada hour lah. 20 minit convert kepada hour, awak bahagi 60, awak akan dapat 20 bagi 60. Atas ni awak akan dapat, saya tulis macam ni lah, negatif 2 kilometer. Atas ni awak akan dapat 20 minit bahagi 60 minit. So awak akan dapat negatif 2 bahagi 20 bahagi 60. Awak akan dapat negatif 6.
Negatif 6 km per hour. So dia negatif maksudnya dia opposite direction lah, dia patah balik. So awak boleh je tulis awak 6 km per hour. Ada yang tak faham? Saya pun confused sekejap tadi. Faham je kan? 10-10 yang kat sini ni, 10-10 ni dengan 0950 ni, ini kan dalam 24 hour system, awak jangan directly tolak je. Nanti salah, awak akan dapat 60. Itu yang kesilapan saya buat tadi. So basically awak kena faham lah 10-10 tu maksudnya dia adalah pukul 10 tolak 9.50. 9.50 ke 10.10 masanya adalah 20 minit sahaja. Kalau awak tulis 10.10 tolak 9.50 awak akan dapat 60, jadi salah. Awak kena faham lah konsep 24 hour system punya ni. Okay, sekarang kita dah ada dah speed dia adalah 6 km per hour. So dia suruh awak describe. Describe macam mana? Describe je lah. Sahana cycle for a distance of, berapa jarak dia patah balik tu? 2 km. 2 km. Distance of 2 km in 20 minutes with a speed of 6 km per hour. Macam ni lah nak describe dia. Selesai describe. Okay, ada yang tak faham? Ada yang nak tanya soalan ke untuk soalan 6 ni? Tak ada Alright. Kalau awak nak tanya personal nanti awak boleh tanya lepas kelas lah. So mari kita tengok example 7 pula. Example 7 dia kata apa? Zabedah want to visit her friends in Muar. Muar dekat atas ni. The distance time graph shows her journey by car from Segamat to Muar. Segamat dekat sini. Maksudnya kalau awak nampak graf ni, mula-mula dia bawa tahan, lepas tu lagi condong kan. Maksudnya dekat tangkak ni dia bawa laju daripada tangkak ke Muar. Sebab dia lagi condong. Okay, calculate the average speed in kilometer per hour of Zabedah journey from Segamat to Muar. So dia nak average speed. Tadi kita ada formula average speed, apa benda? Formulanya adalah average speed is equals to total distance bahagi total time. Yeah. So total distance daripada Segamat ke Muar adalah 80 km. So 80 km bahagi total time daripada Segamat ke Muar adalah 1.5 hours. So 1.5 hours. So average speed dia basically masuk je dalam kalkulator awak akan dapat 53.333333. So 1/3 lah. 1/3 km per hour. Okay, itu adalah average speed dia. Soalan yang B pula dia kata apa? If the rate of change in distance of the car from Segamat to Tangkak is 50 km per hour. Daripada Segamat ke Tangkak, Segamat ke Tangkak, speed dia 50 km per hour. Calculate the distance in kilometer between Tangkak to Muar. Dia nak jarak daripada Tangkak, dia guna warna lain pula. Sini ke sini, Tangkak ke Muar. So nak tahu distance dari Tangkak ke Muar ni, basically 80 lah, atas sekali 80 kan. 80 kena tolak yang bawah ni, tapi bawah ni kita tak tahu. Tangkak ni dekat mana? Tangkak ni S, kita tak tahu S ni. So kita kena cari value of S ni dulu. So macam mana nak cari value of S ni? Kita dah tahu dah dia punya rate of change ataupun speed dia dari Segamat ke Tangkak. So basically awak bolehlah kira value S tu dulu. Dari Segamat to Tangkak. Distance dia
kita boleh guna distance, bukan distance. Formula adalah distance, speed, time. Kita ada dia punya speed. So kita boleh cari kita ada dia punya speed dan kita ada dia punya time. Kita ada speed dia 50 km/h, time dia kita ada daripada 0 ke 1. So kita boleh cari dia punya distance. Distance dia adalah average speed, speed darab time. So speed 50 km/h darab time. Time dia adalah 1 jam. 1 hour. So daripada segamat tu tangkap, jaraknya adalah 50 km. So S ni adalah 50 km. Soalan nak awak cari distance daripada tangkap ke Muar. Sekarang awak dah ada tangkap dekat mana, Muar dekat mana. So basically tangkap ke Muar distance-nya adalah 80 tolak 50. 30 km. Faham? Ke ada yang confused? Senang je kan? Alright. C dia suruh awak describe the motion of the car from Segamat to Muar. Dia suruh awak describe daripada Segamat ke Muar. Maksudnya keseluruhan lah. Average. So kita tahu average speed daripada Segamat ke Muar tadi, daripada A tadi kita tahu dia adalah 53 1/3 km/h. Itu adalah speed, average speed. Dan kita tahu masa yang diambil daripada Segamat ke Muar adalah 1.5 hour. So basically bila nak describe C, awak boleh cakap lah the car move for a distance of, daripada Segamat ke Muar tadi 80 kilometer kan. 80 kilometer in 1.5 hours with an average speed of 53 1/3 km/h. 3 km/h. Itulah jawapan dia. Itulah cara nak describe. Okay, faham Saya harap awak faham Tak susah pun, dia sama je. Untuk chapter ni, untuk part 7.1 kan, distance time graph kan. Kalau awak faham macam mana nak baca distance time graph ni, dia bagilah soalan macam mana pun. Awak boleh buat punya lah. Tak susah pun. Saya cakap ini free mark punya soalan. So example 8. Kita ada masa lagi tak? Kita ada lagi 5 minit. Okay, soalan last lah. The incomplete distance time graph shows Mr. Tan journey from Seremban to Lumut. Dari Seremban to Lumut. Tapi dia bagi sampai Rawang je, tak apa. Mr. Tan stop at Rawang for lunch and a short break before he continue his journey to Lumut. Okay, maksudnya dia kata apa? Dia kata Mr. Tan ni dia bergerak ke Lumut, tapi sebelum dia sampai Lumut tu dia berhenti dekat Rawang. Dekat sini. Dia berhenti. Dia bergerak, lepas tu dia berhenti untuk makan tengah hari. So if the average speed of Mr. Tan's car from Seremban to Rawang is 66/3 km/h, calculate the distance in kilometer between Seremban and Rawang. Dia suruh awak cari distance daripada Seremban ke Rawang. So dia bagi awak speed. Bila dia bagi awak speed, awak tahu dah dia punya time dia dari Seremban ke Rawang ni. Awak tengok dekat dia punya x-axis ni adalah 1.5 hours. So awak ada time, awak ada speed, awak boleh cari distance. So A, distance dari maaf saya sakit tekak sikit. Seremban
to rawang adalah apa? Formula distance. So kita ada speed sama dengan distance over time. So distance sama dengan speed darab time. So 6 speed dia adalah 66.2/3 km per hour darab time. Time dia adalah 1.5 hour. So awak masuk kalkulator awak akan dapat 100 km. Jadi jaraknya adalah 100 km dekat rawang. Okay, kita dah selesai A, kita boleh tengok B pula. B dia kata apa? The distance between Seremban and Lumut is 300 km. So lepas dia siap makan dekat sini, hujung ni, dia bergerak pergi Lumut. Tak tahulah kat mana Lumut tu. Tapi jaraknya kita tahu Seremban ke Lumut adalah 300 meter. Maksudnya katakanlah dekat sini adalah 300 meter. Lumut kat bawah kan? Bawah sekali. Sekejap. Atas ni Lumut. Lumut atas sekali. Dia 300 kilometer. And Mr. Tan drive at an average speed of 80 km per hour to reach Lumut from Rawang. Daripada Rawang, dia nak gerak ke Lumut, dia punya speed dia adalah 80 km per hour. Complete the given distance time graph to represent Mr. Tan whole journey. Dia suruh awak lukis distance time graph ni. So katakanlah awak ada kertas graf awak, awak redraw balik yang dia dah bagi tu. So basically awak boleh buatlah exercise dengan buat exercise awak. So sini adalah kosong. R tadi kita tahu R ni adalah 100. Kan sini 100. Sini adalah R, maksudnya line yang sedia ada dari kosong ke R kat sini macam ni. Ini letak kata ni 1 kan. Saya tak betul sangat skala ni. Awak boleh pastikan skala awak betul lah. So, sini 2, ini 3, ini 4 lah. Okay, sekarang ni kita tahu ini yang dah dia bagi. Nak sambung daripada Rawang ke Lumut pula. Tahu dia bergerak 80 km per hour. So kita nak tahu distance-nya, perbezaannya 200 meter lah kan. 200 km. Daripada 100 ke 300. 300. Ini adalah distance. Ini adalah hour. So kita nak tahu dekat mana dia mula. Kita tahu dah dia mula dekat sini. Cuma akhir kat mana tu kita tak tahu lagi. So kita nak kena tahu berapakah duration yang diambil daripada Rawang ke Lumut. Awak bolehlah kira guna formula time lah. Time sama dengan distance over speed. Distance-nya sebab dia mula daripada Rawang ke Lumut 300 tolak 300 tolak 100. 300 tolak 100. Bahagi speednya dia dah bagi tadi 80 km per hour. 80 km per hour. Selesaikan dalam kalkulator awak akan dapat 200 bagi 80 2.5 hour. Maksudnya daripada titik sini berapa value dia daripada 2.5 ni awak kena tambah lagi 2.5. Maksudnya dia akan sampai inilah, katakan sini 2.5 kan. Ni setengah. 1, 2. Ini sepatutnya adalah dekat nombor 5. So awak dah ada, awak dah tahu dah point dia. Dia point dia berhenti tu, Lumut tu dekat 5, distance-nya 300. Awak bolehlah tanda sambung line yang dia minta tu.
Frame ni. Sampai 5. Ni 300. Selesai lah. Ini je lah dia punya distance time graph. Ada yang tak faham tak? Ada yang confused? Senang je kan? Tak susah pun sebenarnya. Okay Saya harap faham Faham cikgu. Alright, sekarang dah 11.30. Sebenarnya kita ada lagi satu soalan, tapi sebab saya start lambat tadi, kita tak sempat masuk. Yang example 9 ni, dalam kiranya awak boleh check je dekat dalam buku teks. Tapi kalau awak tak faham yang example 9 ni, awak boleh tanya saya lah nanti secara personal ke macam mana. So untuk kiranya untuk subtopik 7.1 ni dah settle lah. So mari kita recap update sekejap apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar speed time graph, macam mana interpret. Kalau dia naik atas maksudnya dia pergi, dia bergerak. Kalau dia mendata maksudnya dia tak bergerak kereta tu. Lepas tu kalau dia kurang condong, kalau dia lagi condong dia lagi laju. Kalau dia kurang condong dia bawa perlahan. Kalau dia menurun maksudnya dia patah balik. Formula kita simple je, speed of equals to distance over time. Ataupun average speed is equal to total distance over total time. Okay simple je hari ni. So kalau awak nak buat praktis, awak boleh buat praktis self-practice 7.1A, 7.1B dengan 7.1C dekat buku teks awak. So kalau awak tak tahu macam mana nak buat soalan-soalan dalam self-practice ni, awak boleh tanya saya lah macam mana nak buat. Saya akan cuba bantulah. Ni bukan homework tapi saya harap awak buat. Sebab apa? Sebab yang kelas lepas saya bagi homework, tak sampai dalam 20% je yang hantar homework. 19 orang je daripada 2 kelas. So sedih jugalah kiranya sebab kehadiran kan. Tapi minggu ni saya tak bagi homework as kehadiran. Siapa yang masuk Google Meet baru kira kehadiran. So saya harap awak boleh buat self practice supaya awak boleh mahir lah 7.1 ni. So next week kita tak ada kelas sebab dah cuti di Pavali. Saya akan bagi video macam mana untuk awak buat revision. Sebab tak bolehlah awak free time je kan. Cuti pun kena belajar juga. So itu saja kelas kita untuk hari ini. Tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah wal as. Amin amin ya rabbal alamin.